Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe channel aku. Kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang like, sub and also the bell icon guys. Dan jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. Okay guys, untuk kisah hari ni aku nak cover balik kisah serial killer guys. Okay, kita lepak jap daripada kisah-kisah Netflix ni kan. Okay, so kita bersambung dengan semua kisah serial killer. So untuk kisah hari ni aku nak share dengan korang ni kan, bagi aku dahsyat guys. Sebab serial killer ni guys, dia hanya berumur 11 tahun weh. Legend bye. Okay, so tanpa membuang masa lagi guys, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go! Okay guys, cuba kita ingat balik time kita umur 11 tahun macam tu lah. Apa kita buat time tu kan? Apa aktiviti ataupun hobi yang kita buat pada masa tu tau. Okay, contohlah mungkin lah untuk lelaki semua kan, mungkin lah pergi main bola ke apa benda semua kan. Yang perempuan mungkin apa perempuan 11 tahun buat apa time tu pergi karaoke karaoke ke apa, aku tak tahu lah. Tapi yalah aktiviti yang fun lah, contoh macam bersukan ke apa kan. Okey, tetapi bukan untuk seorang wanita ini guys. Seorang budak perempuan lah basically sebab dia ni hanya berumur 11 tahun guys apabila ini berlaku tau. So dia punya karakter ni berbeza daripada budak-budak yang lain. Mary Bell ataupun nama penuh dia Mary Flora Bell yang dilahirkan pada 26 Mei 1957 di Newcastle, England. And dia ni merupakan anak perempuan kepada seorang wanita yang bernama Betty. And Betty ni dia dikatakan dia adalah seorang pelacur guys. So kesian lah dia punya childhood kan, keluarga dia dah macam ni kan. So from here kita boleh tengok mungkin there will be something wrong yang akan terjadi dalam kisah ini. So selepas beberapa bulan si Betty ni telah melahirkan Mary. Betty ni dia kahwin dengan kekasih hati dia guys. Kekasih hati dia yang bernama Billy. Tetapi bapa kandung kepada Mary ni masih tidak diketahui guys. Masih remain a secret orang kata. Okey, berkenaan dengan zaman kanak-kanak Betty ni Mary. Mary. Okey, zaman kanak-kanak Mary ni kan boleh dikatakan agak gelap Alright, sebab Mary ni kan dia dilahirkan oleh Betty sewaktu dia berumur 16 tahun sahaja guys. So boleh tahulah betapa sukanya untuk Betty menjadi seorang ibu pada usia yang teramat muda. And yalah, macam-macam struggle lah yang Betty terpaksa lalui kan untuk membesarkan si Mary ni. Dia boleh consider macam budak-budak lagi teenagers dah ada anak. So dia mesti macam terumbang ambing nak jaga si Mary ni kan. Kemudian semasa Mary berumur dalam lingkungan 2 ke 3 tahun macam tu telah dilaporkan beberapa insiden di mana Mary ni dia hampir menemui ajalnya guys. Kesian betul lah Mary ni time dia kecil. Dan semua ini adalah disebabkan ibunya Betty. Sebab ada beberapa insiden termasuk Mary ni dia dicekik oleh Betty guys. Dan bukan itu sahaja tau, dia pernah dibuang keluar daripada tingkap dan juga pernah dipaksa untuk menelan pil tidur guys. Kau boleh imagine dah Boleh imagine tak? Aduhai, aku tak boleh belah betul lah So senang cerita lah si Betty ni dia memang macam nak bunuh si Mary ni guys. Okey, tetapi nasib baiklah umur si Mary ni dipanjangkan. Panjang umur lah orang kata Pada 25 Mei tahun 1968, sehari sebelum hari jadi ke-11 Mary, dia punya birthday guys, dia telah pergi bermain dengan rakan perempuan sebayanya yang bernama Norma Jean Bell. So pada time tu kan dia dah keluar bermain dengan si Norma Jean Bell ni. Mary ni dia ada mengajak seorang lelaki guys, seorang budak lelaki yang bernama Martin Brown. Dia time tu berumur 4 tahun untuk pergi ke rumah kosong ataupun yang tidak berpenghuni yang berdekatan tau. So pada time tu macam biasalah mungkin si Mary dengan Norma ni nak ajak si Martin ni nak bermain-main lah dekat rumah kosong tu kan. Tetapi tak guys, that is not the case. Okey, sebab dekat rumah tu kan Mary ni dia telah cekik mati budak tu. Mati mat. Budak 4 tahun. Gila bai.
So disebabkan bila Martin dah tak balik rumah, ibu bapa dia ni memang risau lah. Okey, terus mereka membuat laporan polis. Dan selepas segala siasatan yang telah dilakukan oleh pihak polis tu, akhirnya mereka telah menjumpai mayat Martin Brown. Jadi berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihak polis berkenaan dengan kematian si Martin Brown ni, kematian Martin Brown ni adalah berpunca daripada kematian yang tertentu, guys. Dia macam undisclosed lah orang kata. Polis tak ada bagi kata akhir bagaimana Martin ni mati tau. And based on polis itulah, dia kata tiada unsur-unsur keganasan yang terlibat dalam kematian si Martin itu. Dan terdapat satu cerita di mana apabila Mary ni dia telah diberitahu bahawa Martin telah mati, Mary ni kan, dia pergi ke rumah Martin Brown di mana dia telah berjumpa dengan ibu Martin, and dekat situ dia hanya datang untuk melihat mayat Martin dalam keranda. Padahal dia tu yang buat tu, mak si Martin ni tak tahu mangkuk ayun dekat depan mata dia tu yang telah bunuh anak dia. Gila siut, memang psycho bye Mary ni. 11 tahun sudah jadi psycho Aduh bye. Kemudian kan, beberapa minggu selepas itu si Mary dengan kawan baik dia sekarang ni Norma Jean Bell ni kan, mereka telah melakukan masalah lagi, guys. Mereka telah menimbulkan lagi keganasan tau. Sebab mereka telah menyelinap masuk ke dalam tadika yang kosong, and dekat situ mereka telah buat pelbagai aktiviti vandalism, guys. Vandalism korang tahulah kan, conteng sini sana kan. Dia sampaikan, dia ada tulis macam ibarat dia ada meninggalkan satu macam message tau. Sebab 2 ekor mangkuk ayun ni mereka ada meninggalkan nota tau. And bukan nota yang besya-besya tau, guys. Mereka ada meninggalkan nota berkenaan dengan kematian ataupun pembunuhan Martin Brown. Cuma berkenaan dengan nota itu, pihak polis mereka hanya sangkakan yang itu hanya adalah satu gurauan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kemudian pada bulan Julai 1968, Mary telah melakukan pembunuhannya yang kedua. And kali ini dia telah menjadikan seorang budak lelaki yang bernama Brian Ho yang berumur hanya 3 tahun menjadi mangsanya, guys. Kesian gila dekat si Brian Ho sebab dia telah dibunuh dengan teramatlah kejam oleh si Mary ni. Sebab Mary ni dia ada menggores huruf M di dada dia dengan menggunakan gunting Sick gila doh. Aku tak tahu and bukan itu sahaja tau, dengan lagi mengilukan lah, Mary ni dia ada juga memotong alat sulit budak itu Aduh, memang mental lah. This is very mental, guys. This 11-year-old girl lah. Aduh, so the mental, man. Jadi, selepas kematian si Brian itu, of course lah, pihak polis telah menjumpai mayat si Brian itu. And dekat situ, mereka juga telah mengaitkan pembunuhan Brian dan juga Martin. And mereka kata pembunuhan ini memang sama. Dia orang fikir macam ini adalah satu pembunuhan berantai. This is a serial killing punya case. Jadi melalui segala bukti yang sedia ada pada time tu kan, polis telah memberi satu kesimpulan awal lah berkenaan dengan segala kes pembunuhan ini. And mereka kata yang berkemungkinan tinggi pembunuh ini adalah di kalangan budak-budak. So from there mereka pun teruskan lagi membuat segala siasatan yang lebih terperinci. And itu mengambil dalam masa hampir sebulan lebih siasatan mereka itu. Pada akhirnya mereka berjaya untuk menangkap Mary dan juga Norma. Jadi apabila selepas mereka telah ditangkap tu, polis itu terus mendesak untuk Mary membuat ujian psikiatri. Mereka nak check lah whether dalam kepala otak dia ni memang mental ke apa benda kan. So mereka telah memaksa dia untuk membuat ujian psikiatri. Jadi selepas dia dah membuat ujian psikiatri tu melalui ujian ataupun result result ujian penilaian apa benda yang aku cakap ni aku tak tahu. Menerusi penilaian psikiatri si Mary ni lah. Akhirnya mereka kata yang si Mary ni dia bukan budak biasa, guys. Dia ni memang budak lain macam punya. Bukan macam budak-budak yang lain. Jadi di sini mereka telah kesimpulannya lah, orang kata yang si Mary ni adalah seorang psikopat muda yang perlu dijauhkan daripada budak-budak yang lain. Jadi, di sebalik segala pembunuhan yang telah dilakukan tu, apakah motif sebenarnya si Mary dan juga Norma ni? Malangnya tidak dapat dijelaskan, guys, berkaitan dengan motif pembunuhan itu. Tetapi
hanya Mary seorang sahaja yang tahu di sebalik segala pembunuhan yang telah dilakukan olehnya itu. And yes, of course, Mary ni telah ditangkap and dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup oleh pihak juri mahkamah sebelum dia dibebaskan semula pada tahun 1980, di mana time tu dia berusia 23 tahun. Kemudian 4 tahun selepas pembebasannya itu, Mary ni dia telah diberikan satu identiti yang baru guys. Dan bukan itu saja tau guys, okay? Sebab dia ni juga, Mary ni juga, dia juga telah selamat melahirkan seorang anak perempuan. Oh, member sudah kahwin lah, dia psikopat kan. Okay, dia pun macam orang kata apa, start fresh, a new life orang kata. Jangan main-main. Dan pernah jugalah satu ketika ni pada tahun 1998, si Mary ni kehidupannya telah terdedah kepada pihak wartawan. So jadi macam kecoh sikit lah pada time tu. Jadi untuk mengelakkan daripada diterjah oleh pihak-pihak wartawan dan juga media ni kan, Mary dan anak dia bergegas untuk meninggalkan rumah mereka untuk berpindah ke tempat lain dalam keadaan wajah dua anak beranak ni ditutup dengan kain guys. Kain cadar. Okey, sebab dah macam paparazzi semualah, dah media semua, wartawan dah sampai ke rumah dia kan, sebab mereka tahu di mana dia tinggal. Because of that mereka pun decide untuk pindah keluar. Dan terdapat jugalah satu perkembangan yang lain pada tahun 2009. Ada yang telah melaporkan bahawa Mary ni dia telah menjadi seorang nenek. Dan sehingga sekarang kan, Mary Bell ini dia masih lagi hidup dalam perlindungan pihak berkuasa British. Dan tiada siapa tahu pun di mana tempat tinggal sebenarnya. Tetapi apa yang diketahui, Mary ni kan, dia kini dikatakan hidup dalam keadaan gembira bersama anak dan juga cucunya. Dan terdapat juga laporan bahawa terdapat beberapa gerakan yang masih lagi berusaha untuk mendapat tahu di manakah lokasi Mary Bell ini sekarang. Dan sementara itu, ibu kepada Martin Brown, dia pernah beritahu bahawa seorang psiko seperti Mary Bell ini, dia tidak layak untuk mendapat sebarang perlindungan. Boleh faham lah dari from mak si Martin ni punya angle kan, sebab yalah Mary Bell ni telah bunuh anak dia dengan kejam. So dia macam rasa why dia memerlukan perlindungan. Okay, which brings to a question macam, yalah, a big question mark lah, why kan, macam pihak berkuasa British hendak melindung Mary Bell dan keluarganya itu. Jadi sampai sini saja guys, aku boleh share dengan korang berkenaan dengan seorang serial killer yang teramat muda, which is berumur 11 tahun, yang bernama Mary Flora Bell. Aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ni, and aku nak minta maaf atas segala kekurangan dalam kisah ini, and aku nak cakap thank you guys sebab tengok video aku berawal sampai habis. Respect for your support, and kepada yang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang like, sub and also the bell icon guys. Thank you so much for your support. I will see you in the next video. As always guys, never stop creating, always do what you love. Tak fikir pun cakap, yang penting korang happy, yang lagi penting is you guys stay safe, stay healthy. Bye bye.